Mari kita bersatu di dalam doa. 我们同心来祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh terus memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah hari ini. 主啊，我们感谢你，因为你一直给我们机会，今天可以来敬拜主。 Dan kami juga bersyukur Tuhan terus menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. 主啊，我们也非常感谢你一直的帮助我们在我们的生活里。 Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 主啊，感谢你，你不曾抛弃我们。 Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 这时刻我们要阅读并且要思想你的话语。 Dan biarlah Engkau yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. 恳求主帮助我们可以阅读并且明白并且施行出来在我们的生活里。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉告主耶稣基督的圣名，我们祷告与感恩。 Amin. 阿门。 Salam Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. 平安，弟兄姐妹们，请坐。 Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. 再一次的祝大家早安。 Oke, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah dan kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. 我们非常感谢神，今天我们可以一起来敬拜神，我们可以赞美神，并且来思想神的话语。 Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 我们一起来阅读圣经，从这个雅各书第5章第7到11节。 Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. 雅各书第5章第7节到11节。 Kita akan membaca firman Tuhan ini di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Mandarin. 我们会用印尼文和中文一起来念。 Jadi nanti ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 dibaca di dalam bahasa Indonesia dan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 dibaca di dalam bahasa Mandarin. 第7到第9节用印尼文念，然后第10、11节用中文来念。 Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 第10节，弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满有怜悯、大有慈悲。 Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama. 读经到此为止，我们一起来思想。 Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya menemani anak saya bermain. 弟兄们，有几次我陪伴我的儿子玩， Dan bukan hanya beberapa kali, sering sekali saya menemani dia bermain. 不是几次，但是我常常陪他一起玩。 Nah, ketika saya menemani dia bermain, ada hal-hal yang menarik yang saya lihat dari aktivitas yang dilakukannya. 当我陪他玩的时候，我注意看有有趣的事，当我们做活动。 Pernah beberapa kali saya mengajak dia untuk memainkan satu permainan atau memainkan permainan yang dia miliki. 有一次我陪他玩他的玩具的时候， Ketika dia mencoba untuk memainkan permainan yang ada atau mainan-mainannya itu dan ketika dia tidak bisa, lalu yang dilakukannya adalah mengambil mainan itu dan membantingnya gitu ya. 当他玩那个玩具的时候，他不懂怎样玩，然后他拿到那个玩具，然后他就把它摔在地上。 Pernah juga saya mengajak dia untuk menyusun huruf-huruf yang bisa ditempel di mesin cuci kami. 也曾经我陪他叫他去学习，把那个字母贴在我们的这个冰箱上。 Ketika saya mencoba untuk menempelkan huruf-huruf itu di mesin cuci, 当我试着把这个字母贴在这个冰箱上的时候， dan ketika Blaise juga mencoba untuk menempelkan huruf-huruf itu, 我的孩子 Bless 他也试图去粘住那个字母的时候， ketika dia berhasil menempelkan itu dia tenang, tidak ada masalah.
当他成功了把字母粘在冰箱上，他就很平静，他没有问题了。 Tetapi ketika dia mencoba menempelkan tetapi tidak bisa tertempel atau menempel di situ karena sudah terbalik hurufnya, 然后当他要粘住那个字母，然后太多字母他粘不住， maka yang dilakukannya adalah melepaskan semua huruf itu dengan cara yang sangat sadis. Wah! 然后他好像很大的用大的力气把所有的字母已经粘好了，把它拆散， Sampai huruf-huruf itu terlempar kemana-mana. 直到那个字母洒在满地。 Dan bukan hanya itu, ketika saya mengajak dia untuk memasukkan barang di satu tempat di wadah yang sudah tersedia, 不但如此，当我叫他陪他把那个玩具放进一个箱子里的时候， ketika ada benda-benda yang tidak bisa dia masukkan ke tempat itu, 当有些玩具他不能放进那个箱子， lalu dia berteriak dan dia lempar tempat itu. 他就呐喊了，然后把箱子甩了。 Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat, saya menyadari bahwa ini anak jangan-jangan tipe orang yang tidak bisa sabar. Gitu ya. 弟兄姐妹们，当我注意看的时候，我怀疑我的孩子根本没有耐心的孩子。 Dan ketika saya melihat dia tidak sabar, lalu saya berkata, ini warisan dari siapa ya nak? 当我看见我的孩子是这样，我就好奇，这是谁的遗传下来？ Apakah ketidaksabaran ini warisan dari papanya atau dari mamanya? 是否是他的爸爸传下来，或者他的妈妈传下来的？ Saudara, bukan sombong, istri saya itu beberapa kali ngomong, wah kamu ini orangnya sabar ya. 我不是骄傲，但是有许多时候我的妻子会称赞我，你是很有耐心的一个人。 Setiap kali dia berkata begitu, saya mengevaluasi diri, sabarnya di mana ya? 当他这样称赞我的时候，我就好奇我的耐心在哪里。 Karena beberapa kali saya juga melihat diri saya bukan orang yang sabar. 因为有许多次我也看见我自己不是一个有耐心的人。 Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya anak kecil yang tidak bisa bersabar. 弟兄姐妹们，不但是小孩子，他们没有耐心， Bukan hanya anak kecil yang bergumul tentang kesabaran. 不是单单小孩子，他们也会挣扎关于这个耐心。 Tetapi kita orang dewasa pun bergumul tentang kesabaran itu. 但是我们成长的人，我们也是挣扎在耐心上。 Beberapa kali kalau saya belanja di hyper, 常常我到这个超市去买东西的时候， dan ketika saya masuk saya mengambil barang-barang yang saya inginkan, 当我进入超市，我拿了我想要的东西， dan kemudian saya pergi ke kasir, 然后我就去柜台付钱。 dan ketika saya lihat kasir itu panjang antriannya, 如果我看见排队的人很长很 lalu yang 多， saya lakukan adalah saya kembali ke tempat barang-barang itu dan saya meletakkan kembali barang-barang itu. 然后所发生的，接下来我就把我的拿好的东西放回去它的原点。 Saya tidak sabar menunggu antrian yang panjang. 我根本没有耐心去等待那么长的排队。 Atau mungkin juga ada di antara kita yang tidak sabar menunggu loading HP yang lama gitu. 或许我们中间也有人不耐烦等待手机下载的时候很久。 Sehingga kalau kita menemukan HP kita loadingnya lama, maka kita mau membeli HP yang baru. 当我们发现我们的手机很慢的功能的时候，我们想去买新的了。 Atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mengalami yang namanya PDKT. 或者我们中间有时候已经面临过，我们要靠近一些人， Dekat gitu ya, tapi nggak ada ikatan. 想追某些人，然后不能够很亲近， Makan bersama, nonton bersama gitu ya. 一起吃饭，一起看电影。 Tapi ketika lama tidak ada sinyal dan tidak pernah ada tembakan, 但是很久了，我们没有收到什么好的信号的话， maka sering sekali itu membuat kita tidak bisa bersabar dan mencoba melihat yang lain yang memberikan sinyal. 那就会使我们不能够忍耐的等待，我们会找别的。 Bapak Ibu Saudara, intinya yang mau saya katakan adalah bahwa masalah kesabaran ini adalah masalah yang dekat dengan kehidupan kita. 我要说的中心点就是这个耐性或者忍耐的问题，常常是跟我们的生活有关。 Dan saya percaya bahwa setiap kita bergumul tentang hal ini. 我也相信我们每个人都有竭力在这件事上。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak menginginkan menjadi orang yang sabar.
所以弟兄姐妹，可能我们不想成为一个忍耐的人， Tapi firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita untuk terus menjadi orang yang sabar. 但是今天我们所阅读的经文提醒我们要一直的忍耐。 Dan mari kita akan lihat sabar seperti apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. 我们一起来看，实际上神的话对我们所说的忍耐是怎样的忍耐？ Sabar seperti apa yang diharapkan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. 是怎样的忍耐？神要求发生在我们每个人的生活里呢？ Mari Bapak Ibu Saudara kita perhatikan ayat yang ke-7 dan ke-8. 我们注意看第7、第8节。 Di dalam ayat yang ke-7 di situ kita melihat ada perintah tentang kesabaran. 第7节我们注意看有命令关于忍耐。 Di sana dikatakan karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. 第7节这样说：“弟兄们呐、你们要忍耐，直到主来。” Kemudian diulangi lagi dan ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-8 dan di sana dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 然后第8节又在重复，又在强调，这样说：“你们也当忍耐，坚固你们的信心，因为主来的日子近了。” Di dalam kedua ayat ini Bapak Ibu Saudara kita melihat ada 2 kali perintah kesabaran itu disampaikan. 在这个2个经文里，我们去看有2次说到命令我们要忍耐。 Bahkan kalau kita membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 maka kita akan menemukan setidaknya ada 4 kali kata sabar dicatat di dalam perikop ini. 如果我们去看刚才所读的第7到第11节，至少有4次记载这个忍耐。 Pemakaian kata sabar yang berulang-ulang ini mengindikasikan kepada kita bahwa Yakobus sedang berfokus dan sedang tertarik dan sedang berharap pada pembacanya untuk bisa menjadi orang yang sabar. 如果我们注意看重复的提到这个忍耐雅各试图着告诉我们，要我们有耐心，有这个忍耐。 Tentu saudara perintah ini bukan hanya untuk orang-orang yang pertama sekali membaca surat ini, tetapi juga untuk kita saat ini. 当然这个命令不单单给那些第一次读到这个书信的人，也是给我们现代人的命令。 Lalu pertanyaannya sekarang adalah apa yang sedang terjadi sehingga Yakobus ini memberikan perintah kepada orang-orang Kristen Yahudi ini supaya mereka bisa bersabar. 然后要提醒我们的是什么？什么事发生，好让雅各一直的提醒那时代的犹太人，他们要有耐心呢？ Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka? Apa yang sedang mereka alami? 是什么事发生在他们的生活里发生了究竟是什么？ Penderitaan dan masalah apa yang sedang mereka hadapi? 他们正在受怎样的苦楚，什么样的问题？ Saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-7. 我们注意看第7节。 Dan di sana dikatakan karena itu saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. 在那里记载，弟兄们呐、你们要忍耐，直到主来。 Saudara, Yakobus memulai perikop ini dengan satu kata yaitu karena itu. 在伊利文的翻译，雅各这样的说，这样的开始，之所以。 Saudara, pemakaian kata karena itu di dalam perikop ini yang diletakkan di awal perikop ini itu memberitahukan kepada kita bahwa perikop ini berhubungan dengan perikop sebelumnya. 这样的说，或者因此，那等于跟上面的上文是有关系的，有关联。 Jadi dapat dikatakan bahwa ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 itu berhubungan dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 换句话说，第7到第11节是跟第1到第6节有关联。 Sehingga Bapak Ibu Saudara kita bisa menemukan bahwa sesungguhnya masalah yang sedang terjadi itu kita bisa temukan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 所以我们就知道问题出在哪里呢？就是我们可以发现在第1到第6节那边。 Karena masalah ini ada, itu membuat Yakobus merasa penting untuk mengingatkan jemaat-jemaat untuk bisa tetap bersabar. 因为这个问题的存在，所以雅各觉得很重要，要告诉那时候的信徒们。 Di dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada masalah yang terjadi di sana. 在第4节记载有问题出现。 Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu.
第7节这样说，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。 Ini berarti saudara ada orang-orang Yahudi yang mengalami penderitaan karena orang-orang kaya yang ada di situ menahan gaji mereka, menahan upah mereka. 意思是说，那时候的犹太人他们受苦，因为他们的老板、他们的主人没有给他们工钱。 Sehingga di ayat yang keempat itu dijelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang sedang menderita ini mereka berteriak dan mereka mengeluh kepada Tuhan. 所以第4节记载，他们向上帝喊冤，他们发声呐喊叫上帝。 Dan teriakan dan keluhan mereka itu sampai kepada Tuhan. 他们的呐喊已经被上帝听见了。 Saudara, ini memperlihatkan kepada kita bahwa ketika mereka berteriak, meminta tolong dan mengeluh sampai kepada Tuhan, itu berarti mereka sedang mengalami penderitaan yang sangat besar. 这件事就让我们知道了，当他们向上帝呐喊的时候，他们呼叫的时候，他们受了苦难，然后上帝已经听见他们的呼叫。 Saudara, teriakan orang-orang yang sampai kepada Tuhan itu mengingatkan kita tentang kehidupan orang Israel yang juga pernah diperbudak di Mesir. 这个以色列人的呼叫向上帝，也提醒我们，当以色列人受到压迫在埃及的时候， Ketika orang Israel menderita karena perbudakan di Mesir, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. 当以色列人在埃及成为奴仆的时候，他们也向上帝呼叫，因为他们觉得非常的困苦。 Sehingga kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23, 所以当我们读出埃及记第23章的时候， di sana memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang Israel ini berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mendengar teriakan mereka. 在那一段呈现给我们，让我们知道以色列人怎样向上帝呼唤，然后上帝已经垂听了他们的呼唤。 Bapak Saudara, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa ini membuat mereka menderita. 这件事告诉我们，这问题让他们受了苦。 Hal ini menjadi pergumulan bagi kehidupan mereka. 这件事成为了他们挣扎的一件事，在他们的生活里。 Dan bahkan kalau kita membaca ayat yang ke-6, maka kita menemukan bahwa bukan hanya gaji mereka yang ditahan yang menjadi masalah bagi mereka. 当我们读第6节的时候，我们就知道，不单单他们的工资没有发给他们，成为他们的问题。 Tetapi di ayat yang ke-6 juga diperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang benar itu dihukum bahkan dibunuh, saudara. 第6节也记载，有些义人他们定罪，然后这些有钱人把他们杀害了。 Saudara, ini adalah penderitaan yang sangat berat yang mereka hadapi saat itu. 这是一件非常沉重的问题，他们正在面临。 Bagaimana kalau seandainya Bapak Saudara kita yang menghadapi penderitaan mereka ini? 如果今天我们受的苦楚像他们所面对的怎么样呢？ Apa yang mungkin kita lakukan? 我们可能做出什么样的事？ Berdiam 是否我们静坐，或者哭泣， atau kita melakukan hal-hal yang lain? 或者我们做其他的事呢？ Bapak Saudara kita yang sudah bekerja, 弟兄姐妹们，我们已经工作了的人， apa yang akan kita lakukan kalau gaji kita itu tidak dibayar beberapa bulan? 如果我们的老板没有发工资，几个月给我们，我们会怎么样呢？ Mungkin ada di antara kita yang sudah berteriak gitu ya. 可能我们已经发火了，或者呐喊了， Ada di antara kita yang sudah marah-marah. 或者我们已经生气了、发怒了， Ada di antara kita yang sudah mulai memaki-maki atasannya. 或者有人会骂他的老板， Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang berani protes dengan cara yang salah kepada atasannya. 或者我们用别的方式去抗议我们的老板用错误的方式， Atau mungkin ada yang diam di antara kita. 或者我们只能够静坐而已。 Diam karena tabungannya banyak gitu ya. 静坐，因为我们觉得面临挑战太高了。 Tapi saya percaya siapapun itu pasti sedikit marah gitu ya. 我相信我们每个人如果被人这样的待遇，肯定有点生气， Kesel gitu. 我们会觉得很气闷。 Tapi saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dan Yakobus berkata kepada orang-orang yang menderita ini. 但是今天神的话语提醒我们，雅各也对这些人说， Yakobus berkata, bersabarlah dan bersabarlah. 雅各说你们要忍耐，忍耐。
Saudara, melalui ini kita belajar satu hal yang penting. 这件事告诉我们很重要的一件事， Bahwa respon atau tindakan yang tepat dan benar di dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan itu adalah bersabar. 就是我们正确的回应或者行动对待这个困难，就是我们需要忍耐。 Kenapa Bapak Ibu Saudara? 为什么，弟兄姐妹？ Karena tindakan bersabar itu membuat kita tidak melakukan hal yang salah dan berdosa. 因为忍耐的一种行动拦住我们，好让我们不会去犯错误，不会去做错的事情。 Saudara, kalau misalnya gaji kita ditahan, lalu kita mulai marah-marah, lalu kita mulai memaki-maki, lalu kita mulai protes dengan cara yang salah, yang tidak benar. 比方说，我们的工资没有发给我们，我们就会生气发火，我们去骂人，然后用错误的方式去抗议的话， Maka sesungguhnya itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah bagi diri kita sendiri. 实际上这件我们所做的行动就不会解决问题，实际上加增我们的问题。 Dan bahkan tindakan yang salah itu bisa membuat kita menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. 甚至错误的行动使我们犯罪在神的面前。 Saudara, mari kita mencoba untuk merenungkan hal ini. 我们试图去思想这件事。 Saudara, pertanyaannya sekarang adalah sampai berapa lama kita harus bisa bersabar? 现在要问的就是我们要忍耐到多久？ Saudara, biasanya kita punya batas kesabaran. 弟兄姐妹们，常常我们是有忍耐的底线。 Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita pasti berkata, jangan ulangin lagi ya, saya punya batas kesabaran. 如果有人伤害我们的时候，我们就会这样的说：“你不要惹我，因为我有忍耐的底线。” Saudara, biasanya batas kesabaran kita yang umum 3 kali. Gitu ya. 常常我们的耐性只能够到达3次而已。 Kalau hebat banget 10 kali gitu ya. 如果很了不起，可能是10次。 Sampai ada lagu yang judulnya Jangan Sampai 3 Kali. 直到有一首歌说：“你惹我不要超过3次。” Mungkin remaja-remaja yang lahir 2000-an mungkin nggak tahu lagu ini ya. 可能年轻人2000年出生以后的会知道这首歌。 Lagunya seperti ini. 他的歌这样唱。 Nanti diterjemahkan Mandarin juga ya. Satu kali kau sakiti hati ini. Apa katanya? Masih ku maafkan. 一次你伤害我的心，我可以原谅。 Kemudian dilanjutkan lagi. 2 kali kau sakiti hati ini. Apa katanya? Juga aku maafkan. 你2 Gitu 次 ya. 了，伤了我的心，我也 Tapi 可以 bagaimana 原谅。 kalau 3 kali Bapak Ibu Saudara? 但是如果3次怎么样呢？ Lalu lagu ini, lirik lagu ini berkata, tapi jangan kau coba ketiga kali. 这首歌就是说，你不要试3次。 Jangan, oh jangan. Kalau saya yang mengarang lagu ini, yang ketiga kalinya saya akan berkata, tapi jangan kau coba ketiga kali, takkan aku maafkan. Gitu ya. 如果是我写歌词的话，我就会说，你不要惹我3次，我就不会原谅你了。 Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan tentang batas kesabaran itu berbeda dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. 所以我们所想象的，我们耐心的底线跟上帝的话语根本是不一样的。 Saudara, kalau kita memberikan batas kesabaran itu hanya 3 kali, 如果我们指定这个耐心的底线只3次而已， tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa batas kesabaran itu sampai kedatangan Tuhan. 但是上帝的话语就是说，你的耐心的底线直到主再来。 Saudara, seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-7 tadi, bahwa batas kesabaran itu sampai kedatangan Tuhan. 好像我们刚才所念的第7节，我们要忍耐直到主来， Atau sampai kita dipanggil oleh Tuhan. 或者直到我们被上帝呼召回家。 Saudara, kalau firman Tuhan mencatat sampai kedatangan Tuhan, 如果神的话这样记载，直到上帝的直到主带来， bahkan firman Tuhan mencatat bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, 然后神的话记载主的到来已经很亲近了，
maka ini berarti memberikan kepastian kepada kita bahwa Tuhan itu pasti datang kembali. 就等于给我们一种的肯定，主肯定的再来。 Tentu kita percaya bahwa tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan akan datang. 当然，我们相信没有一个人知道主耶稣什么时候再来。 Tetapi ketika dikatakan waktu Tuhan itu sudah dekat, 但是当说到主的日子已经很近了， itu sesungguhnya mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga. 就等于提醒我们要一直的能够警醒。 Pertanyaannya adalah mengapa ketika kita belajar bersabar itu harus memandang kepada kedatangan Tuhan yang kedua. 但是我们要问的就是，当我们有耐心的时候，我们为什么要看望主的到来呢？ Karena kedatangan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara memberikan pengharapan kepada kita. 因为主的到来给我们盼望， Pengharapan di mana segala penderitaan, segala pergumulan itu akan selesai. 一主的盼望，我们所有的挣扎，我们所有的苦难会结束。 Jadi pengharapan yang indah inilah yang memberikan kita sukacita di tengah-tengah setiap pergumulan yang kita hadapi. 这就是这种美好的盼望，赐给我们能够有喜乐的心面对所有的困难。 Jadi sekali lagi batas kesabaran itu sampai kedatangan Tuhan. 所以我再重复我们的耐心的底线，直到主来的日子， Dan bukan 3 kali seperti yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. 不是3次，好像我们施行出来，在我们每天的生活里。 Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat lebih dalam lagi kesabaran seperti apa yang diperintahkan firman Tuhan kepada setiap kita untuk kita lakukan. 我们更深的去注意看，实际上上帝命令我们的忍耐是怎样的。 Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, 如果我们注意看第7到第11节的话， maka kita akan memahami satu hal yang penting, yaitu kesabaran itu aktif. 我们就会理解忍耐是一种积极的事， Kesabaran itu aktif Bapak Ibu Saudara dan tidak diam. 它是一种积极的，它是有活动的，不是静的。 Bahkan di dalam kesabaran itu ada kekuatan. 甚至在忍耐里藏着有力量。 Sehingga tidak salah kalau di Amsal kita menemukan satu firman Tuhan yang berkata bahwa orang sabar itu seperti pahlawan yang mengalahkan kota. 所以我们在箴言可以读到一个经文说，一个有耐心的人，好像一个这个胜过一个城市、打败一个城市的人。 Artinya bahwa kesabaran itu harus dijalani dalam ketekunan yang aktif, melakukan hal-hal yang benar yang menjadi bagian kita. 意思是说，我们在忍耐里，我们要有耐心，我们要施行正确的、有益的事。 Oleh sebab itu ketika ada masalah penderitaan dalam hidup kita, 所以，当我们的生活里出现了问题然后受苦的时候， ketika ada pergumulan, ada penderitaan yang kita hadapi, 有挣扎的时候，我们受了苦难的时候， maka kita jangan menghadapinya dengan sungut-sungut atau mempersalahkan orang lain. 我们就不要面对用这个埋怨或者怪罪别人的。 Tetapi 行 kita 动 harus menghadapi pergumulan penderitaan itu dengan kesabaran yang dibungkus dengan ketekunan. 我们要面对那些苦难，用我们的这个老练去包裹我们的忍耐。 Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang sabar? 可能我们会问，我们怎样要成为一个有忍耐的人呢？ Kita terbatas, kita tidak mampu untuk menjadi orang yang sabar. 我们是有限的人，我们根本达不到。 Bapak Ibu Saudara, Yakobus memberikan 3 contoh kepada kita, 3 contoh keteladanan dari kesabaran itu. 雅各给了我们3个例子，关于这个忍耐，弟兄姐妹。 Yang pertama itu seorang petani, kemudian nabi-nabi dan juga Ayub. 第一的就是农夫，然后众先知们；第3的是约伯。 Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ketika seorang petani bersabar menunggu hasil panennya, 我相信那个农夫，当他有耐心的等待收割的时候， dia tidak melakukannya dengan cara berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. 他没有静坐的等待，什么事都不做。 Dia tidak bersabar sambil malas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. 他不是静坐忍耐的等候，然后什么事都不干。 Tetapi dia menanti hasil panen itu dengan sabar sambil bertekun melakukan apa yang harus dia lakukan. 但是他有忍耐的等待收割的时候，一直做他应该做的事。 Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih SD, 当我还在小学的时候， saya tuh pernah bekerja di sawah bersama dengan papa dan saudara-saudara yang lain.
我曾经工作，跟我的父亲跟其他的兄弟在田间。 Setelah kami menanam padi-padi itu, 当我们种这个禾的时候， dan kemudian di masa penantian kami untuk memanen hasil padi itu, 当我们要收割这个禾的时候， kami tidak berdiam diri lalu tidur-tiduran di rumah tanpa melakukan apa-apa. 我们没有静坐，然后在家里睡觉，什么事都不干。 Tetapi yang kami lakukan adalah setiap hari datang ke sawah itu. 我们所做的就是每天去到田间， Bahkan kami tidur di sawah di pondok yang kecil. 甚至我们在这个小屋里睡觉。 Untuk apa Bapak Ibu Saudara? 为了什么，弟兄姐妹？ Karena kami melakukan beberapa hal untuk menjaga padi itu untuk bisa terus bertumbuh dan berbuah. 因为我们要做几样事，好让我们的这个禾会一直的成长。 Bapak saya dengan rajin mengatur perairan itu supaya air terus bisa masuk di sawah. 我的爸爸一直的做这个小管道，好让水能够这个浇灌在这个禾上。 Kemudian setelah tumbuh dan mulai berbuah padi-padi itu, 这个稻已经成长了，然后开始有籽粒的时候， kami setiap hari ada di sawah menjaga supaya burung-burung itu tidak memakan buah padi itu. 每一天我们就会去田间看好让我们的这个稻不会被鸟吃了。 Jadi saudara, ketika kami bersabar menanti buah itu, 当我们一直的忍耐去等待这个谷成立， kami melakukan hal-hal yang menjadi bagian kami. 我们做我们应该做的事。 Jadi ada sesuatu yang kita lakukan di dalam kesabaran itu. 所以在这个忍耐里，我们要做一些事。 Dan tidak ada tindakan diam di dalam kesabaran itu. 在这个忍耐里，根本没有静坐，什么事都不做。 Dan kemudian nabi-nabi Bapak Ibu Saudara. 然后众先知们，弟兄姐妹， Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, maka kita akan melihat bagaimana pergumulan penderitaan yang dihadapi oleh para nabi. 如果我们读旧约圣经，我们就会知道这些众先知们所面对的很多的苦楚。 Ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, kadang mereka ditolak, mereka tidak dianggap, dan mereka tidak dihargai. 当他们宣传上帝的话语给众民的时候，有时候他们被拒绝，他们不被接受，然后他们是被讨厌， Dan bahkan ada yang dibunuh di antara mereka. 甚至也有些先知被人杀了。 Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika mereka terus menjalani pergumulan penderitaan itu dengan sabar, 但是有一件事，就是当他们有耐心的时候，面临所有的挣扎或者奋斗， mereka terus melakukan apa yang menjadi bagian mereka. 他们一直的去做他们应该做的事， Melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. 他们遵循上帝要他们做的一些工作。 Dan contoh yang terakhir yang diberikan oleh Yakobus adalah Ayub. 最后也给我们的例子就是约伯。 Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang Ayub yang menderita. 上个礼拜我们已经听了关于约伯的讲道， Dan kita melihat bagaimana Ayub begitu bertekun di dalam penderitaan yang dialaminya. 我们也知道了约伯怎样的有劳练在这个困难里， Dia dengan sabar menanti pertolongan Tuhan. 他有耐心的等待上帝的帮助， Dan dia melakukan bagiannya. 然后约伯呢也做了他的本分。 Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ketiga contoh ini kita bisa mengetahui bahwa ketika kita sedang diperhadapkan dalam penderitaan dan kita menghadapinya dengan kesabaran, 从这个三个例子，我们用耐心来面对我们的苦难的时候， maka kita juga harus bertekun melakukan apa yang menjadi bagian kita di tengah-tengah penantian itu. 我们也需要坚持在我们的忍耐里，可以做我们应该做的事。 Bapak Ibu Saudara, siapa yang di antara kita yang tidak pernah punya pergumulan dan masalah dalam hidup ini? 弟兄姐妹们，在我们中间有谁没有曾经有过问题或者挣扎呢？ Bahkan Yesus sendiri, saudara, diperhadapkan dengan sebuah penderitaan. 甚至主耶稣自己也面临困难。 Ketika Yesus diperhadapkan dengan sebuah penderitaan, yaitu jalan salib itu, 当他面对受难的时候，就是十字架的道路， dia menjalaninya dengan sabar. 他有耐心的去实行， Dan bahkan di dalam kesabarannya itu, 在他的忍耐里， dia melakukan apa yang menjadi bagian dia yang harus dia lakukan. 他做了他应该做的事。
Di tengah-tengah penderitaan itu dia masih bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyiksa dia. 在受难的期间，他也还能够原谅那些将他钉十字架的人。 Bahkan di dalam kesabaran itu dia bisa memberikan kesempatan kepada orang yang jahat itu untuk bisa bersama-sama dengan dia di Taman Firdaus. 在忍耐里，他也容忍这个强盗能够跟他在一起在乐园里。 Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara ketika diperhadapkan dengan penderitaan, dia jalani dengan kesabaran. Dan di dalam kesabaran itu dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. 就耶稣自己在他的忍耐里，他能够施行出来他应该做的事。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu pergumulan seperti apa yang kita hadapi saat ini. 弟兄姐妹们，我不晓得大家面对的苦难是什么，在这个时候。 Mungkin pergumulan dan penderitaan itu membuat kita tidak tahan lagi. 可能你受的苦楚让你不能够再忍耐下去， Membuat kita marah, membuat kita menderita. 你受不了这种的苦，让你生气了， Membuat kita sakit hati. 让我们觉得心痛， Dan mungkin penderitaan itu membuat kita benci dengan orang lain. 或者这种的忍耐使我们对某些人觉得愤恨。 Atau mungkin di tengah-tengah penderitaan itu juga membuat saudara menjadi orang-orang yang bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain. 或者在受苦的时候，把你成为一个埋怨别人、怨天尤人的一个人。 Saudara, apapun penderitaan pergumulan yang kita hadapi, 无论你面对是怎么样的受苦， mari kita menghadapinya dengan sabar. 我们要有忍耐，用忍耐去面对。 Dan kita menghadapinya dengan ketekunan melakukan hal yang tepat dan benar yang Tuhan kehendaki. 我们也用坚持的心、耐心去做正确的事，上帝要我们做的事。 Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki penderitaan itu dialami. 弟兄姐妹们，我们在座的人没有一个人愿受这些苦楚， Tetapi percayalah bahwa setiap penderitaan yang Tuhan izinkan kita hadapi, 但是我们要相信上帝允许我们受的苦楚， itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. 不曾超越我们自己的力量。 Bahkan kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi penderitaan itu, 甚至如果上帝允许我们受苦的时候， maka percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri menjalani penderitaan itu. 要相信上帝不曾抛弃你一个人孤孤独独的去受这个苦楚。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersabar dan bertekun melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam penderitaan itu. 所以要仍然的忍耐，并且坚持的，我们能够有耐性的面临一些苦楚。 Di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan itu mungkin kita bisa mendoakan orang yang membuat kita menderita. 在受苦期间，可能我们可以为那些逼迫我们的人祷告。 Di tengah-tengah kita bersabar menghadapi penderitaan itu, kita mungkin bisa memaafkan orang yang membuat kita menderita. 在忍耐的时候，我们正在等待的时候，我们可能可以去原谅那些让我们受苦的人。 Dan bahkan di tengah-tengah penderitaan itu dan ketika kita bersabar, kita bisa berserah dan memandang kepada Tuhan. 甚至在受苦的时候，我们可以有耐性等候看望上帝的到来。 Saudara, hari ini melalui surat Yakobus kita diingatkan 借着这个雅各书，今天我们被提醒， bahwa ketika engkau dan saya diperhadapkan dengan sebuah penderitaan, 当我们面对困苦的时候， maka solusi yang terbaik yang firman Tuhan berikan kepada kita adalah menghadapinya dengan kesabaran. 上帝给我们借着他的话语，最好的解决方式就是用忍耐去面对。 Dan biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan 求上帝给我们力量， dan biarlah Roh Kudus boleh terus menolong kita untuk boleh menghadapi dan menjalani kehidupan ini. 并且祈求圣灵能够帮助我们，能够坚持，我们能够过我们的生活。 Sehingga ketika ada penderitaan, kita memandang kepada Dia. 所以当苦难面临的时候，我们可以看主。 Mari kita menundukkan kepala kita, Bapak Ibu 我 Saudara. 们低下头来，我们祷告。 Bapak Ibu dan Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu tidak diam. 弟兄姐妹们，我们要相信上帝不是静止不动。
Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani penderitaan itu seorang diri. 我们要相信上帝不曾将我们一个人把我们丢弃，一个人面临苦难。 Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita melewati setiap penderitaan yang ada. 要相信上帝能够帮助我们，能够经过这些苦难。 Oleh sebab itu melalui firman Tuhan yang sudah engkau dengar, 所以借助我们已经听的神的话语， ketika ada penderitaan itu tetaplah bersabar dan pandang kepada Tuhan. 当有困难的时候，我们仍然的忍耐看着主， Karena tidak ada satupun di dunia ini yang kita bisa andalkan kecuali daripada Dia. 因为这世界上我们没有所依靠的，唯有他。 Mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. 我们个人在神的面前祷告， Mungkin engkau terluka dengan penderitaan yang sedang engkau alami. 可能你已经受伤，并且在这个苦难里受苦。 Mungkin engkau menjadi pemarah karena penderitaan yang engkau alami. 可能你发怒，因为你受的苦楚。 Tetapi percayalah Tuhan mengasihi engkau. 但是要相信主是爱你的。 Tuhan, engkau mengetahui setiap kedalaman hati kami. 主啊，你了解我们每个人的内心深处。 Mungkin kami bisa menyembunyikan kepada orang lain mengenai apa yang kami alami dalam hidup ini. 可能在其他人面前，我们可以隐藏起来我们所受的苦楚。 Mungkin kami bisa berkata kepada orang lain kalau kami baik-baik saja dan tidak ada masalah penderitaan yang kami alami. 可能我们可以对别人说，我们都是好好的过日子，我们根本没有受到什么苦楚。 Tetapi sesungguhnya Tuhan sering sekali kami gagal menghadapi penderitaan yang ada. 但是实际上，我们常常失败面对我们所受的苦。 Dan bahkan kami juga menyadari bahwa bersabar di tengah-tengah penderitaan bukan hal yang kami inginkan. 我们也意识到，我们有耐心面对苦楚，不是我们所要的事。 Tetapi Engkau memberikan perintah kepada kami untuk bisa bersabar. 但是你已经命令我们，让我们能够忍耐， Karena Tuhan tahu itu yang terbaik dalam menghadapi penderitaan. 因为主，你知道那是最好的一件事。当我们面临苦楚的时候， Ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami menghidupi firman Tuhan ini. 主啊，求你帮助我们能够活出你的话语。 Engkau menolong kami untuk boleh terus menjadi terang di tengah-tengah penderitaan kami. 你帮助我们在我们的苦难里成为光， Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami 求圣灵帮助我们能够达到， menjadi orang-orang yang bisa bersabar di tengah-tengah penderitaan yang kami hadapi. 在我们面临苦楚的时候，我们成为有耐心的人， Menjadikan kami orang-orang yang bersabar menanti pertolongan Tuhan. 使我们能够有耐心等待主的到来。 Terima kasih Tuhan, terima kasih. 主啊，感谢你，感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman yang kami sudah dengar. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告也感恩，我们已经听了神的话语。 Amin. 阿门。